Okey, kadang-kadang kita dia beri maklumat sin A sama dengan 3/5. Kemudian maklumat yang kedua adalah sin B sama dengan 5/13. Kemudian angle A ni adalah acute angle. So kita kena ingat, kalau acute angle tu merujuk kepada sekuan yang pertama. Ini acute angle ni merujuk kepada sekuan yang pertama. Sebab sudut dia antara 0 hingga 90 darjah. Okey, kemudian obtuse angle B, ini merujuk kepada sekuan yang kedua. Sebab obtuse angle ni maksud dia sudut antara 90 sehingga 180. Okey, maknanya B tu berada di sini lah. Angle B berada di sekuan yang kedua dan angle A ni berada pada sekuan yang pertama. Okey, kemudian soalan dia, without using a calculator, find the value of cos A minus B. Jadi kalau kita rujuk kepada nota, sebab dalam nota tu kita ada formula, cuba cari formula ataupun tengok balik yang telegram yang saya bagi semalam, senarai formula tu. Okay, senarai formula. Kalau kita ikutkan senarai formula tu, kamu cari formula cos A tolak B. Dia sama dengan apa? Okey, kemudian kita perlukan cos A, cos B, kemudian sin A, sin B. Jadi kita rujuk balik maklumat yang pertama tadi. Okey. Kalau kita rujuk pada sekuan yang pertama ni, kita ada dua pilihan segitiga. Nak ambil yang di bawah ke ataupun yang di atas? Yang bawah. Yang bawah. Sebab kita punya syarat, ingat, kita punya syarat pastikan segitiga yang kita pilih ni salah satu sisi mesti kena pada pasti X. Okay, so untuk yang A ni kita mesti gunakan segitiga yang di bawah ni. So kita gunakan maklumat sin A sama dengan 3/5. So ingatlah balik. So ka toa. Jadi sekarang ni kita ada maklumat sin. So angle kita di sini A. Jadi kita akan ada opposite 3. Maksudnya 3 di sini lah opposite. Kemudian 5 ni adalah hypotenuse. Okey, jadi satu sisi lagi tu apa? Jawapan dia 4. 4. Yes. Kita dapat 3, 4, 5. Kemudian kita gunakan maklumat yang kedua, sin B. Sin B ni berada pada sukuan yang kedua. Maka kita perlu pilih segitiga yang mana satu. Kita guna segitiga yang mana kalau sukuan yang kedua ni? Di bawah ataupun di atas? Bawah je. Ya, betul. Dia mesti pilih yang di bawah sebab satu sisi ni kena pada pasti X. Itu kita punya syarat. Jadi B itu adalah yang ni lah. B adalah yang ni. Okey, B. Kemudian, sama juga sin adalah opposite. So, opposite kita adalah 5. So, sini 5, opposite. Kemudian hypotenuse 13. 13. So, kita gunakan 13 kuasa 2. Kemudian tolak dengan 5 kuasa 2. So 144, kemudian kita akan ambil punca kuasa 2. So kita akan dapat 12. Jadi berdasarkan segitiga ni, kita carilah maklumat cos A. Okey, cos A gunakan segitiga ni. Cos A adalah adjacent. Adjacent kita adalah 4. So kita akan ambil 4 per hypotenuse 5. Kemudian kita guna cos B pula. Okey, cos B gunakan segitiga sekuan yang kedua. Cos adalah adjacent. So adjacent kita adalah 12. Kemudian hypotenuse kita 13. Jadi kalau sekuan yang kedua, kita nak ambil positif ke negatif? Negatif. Negatif kan? Sebab sekuan kedua ni hanya sin bernilai positif. So letak negatif. Kemudian tambah dengan, untuk sin A ni kita rujuk kepada sekuan yang pertama. Sin A adalah 3/5. Ini kita boleh ambil daripada soalan. 3/5. Kemudian darab dengan sin B. Sin B kita ambil daripada soalan juga, 5/13. Okey, ini kalau kita jumlahkan berapa? Muhammad Azim, cuba jumlahkan.
Okey, berapa Muhammad Azim? Ada apa-apa? Negatif 33/65. Okey, betul. Let's Okey, go. bagus. Okey, soalan 12. Kita dah beri maklumat sin Y sama dengan 3/5. Kemudian dinyatakan Y ini adalah obtuse angle. Maksudnya sekuan yang kedua. Jadi kita buat lakaran. Fokuskan kepada sekuan yang kedua. Okey, sekuan yang kedua. Pastikan mesti pilih segitiga yang di bawah. Sebab satu sisi itu kena pada paksi X. Itu kita punya syarat. Kemudian kita ingat balik kalau sin SOHCAHTOA. So angle kita mesti berada di sini. Sudut mesti kena pada paksi X. So kita akan ambil sin opposite. Opposite itu adalah 3. Kemudian hypotenuse adalah 5. Okay. Kemudian kita gunakan Pythagoras theorem. Kita akan dapat berapa? Muhammad Yazid. Muhammad Yazid berapa? Ada tak Muhammad Yazid ni? 4 sir. 4, ya betul. Kita gunakan Pythagoras theorem, so kita akan dapat 4. Ataupun kalau kita nak mudah, tak nak guna Pythagoras theorem, kita hafalah 3, 4, 5. Maksudnya kalau kita ada 3 dan 5, maka satu lagi mesti 4. Ataupun kita ada 6, 8, 10. Maksudnya kalau kita ada maklumat 6 dengan 10, satu lagi mesti 8. Jadi kalau kita gunakan yang ini, tak payah guna Pythagoras. Okey, so daripada sini, untuk jawab soalan cos 180 darjah tolak Y sama dengan Cos A, cos B tambah sin A, sin B. okey, cos A, kalau ikutkan formula, A kita adalah 180 lah. Yang ni A, yang ni B. Saya tukar terus. So, kita punya formula tadi apa? Cos A. Cos A itu maksudnya 180 lah. Cos B apa? Kalau kat sini, B kita adalah Y. Betul? Kita nak guna tambah ke tolak? Tambah. 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 Kalau cos, biasanya dia terbalik. N. So, sin 180 darjah dan sin Y. Ini rujuk kepada formula. Okay? Rujuk kepada formula. Kemudian gunalah kalkulator. Cos 180 berapa? Cos 180. Negatif 1. Negatif 1. Kalau kita rujuk kepada sekuan yang kedua, cos bernilai positif ke negatif? Negatif. Negatif. Berapa nilai dia? Kalau ikut segitiga ni? Cos adalah adjacent hypotenuse. 4/5. Ya, betul. 4/5. Okey, bagus. Kosong. So yang lain tu tak payah lah. Maka jawapan akhir kita adalah 4/5. Okey. Jadi kalau kita hanya ada satu je maklumat, sin Y sama dengan 3/5, maka kita masih boleh jawab soalan A, cos 180 tolak Y. Sin Y tolak dengan 180 darjah sama dengan, so saya akan ambil sin A kita Y. Kemudian cos berapa? B kita. Padankan dengan yang kita nak jawab ni. Patutnya sin A cos B kan. So B kita adalah 180. Kemudian kita nak guna tolak ke tambah? Zulhusna. Nak Tolak. guna tolak ke tambah? Tolak Tolak apa? Cos A sin B. Cos A. So A kita Y, sin B. B kita 180 darjah. Okey? Maka terus jawapan dia negatif 3/5. Lihat daripada telegram tu lah. Sin, kalau dalam formula tu, sin A plus minus B. Maka kita akan dapat sin A cos B. Kemudian tambah tolak cos A sin B. Okey, dalam formula nanti dia akan bagi dalam bentuk plus minus. Dalam bentuk plus minus.
Jadi sekarang ni kalau kita pilih simbol tambah, maka yang di atas pun kena pilih simbol tambah. Kalau kita pilih simbol negatif tu ada di bawah, maka sebelah kanan pun kena pilih simbol negatif. Jadi macam sekarang lah. Kalau A tolak B, maka kita ambil lah bentuk dia. Sin A cos B. A kita adalah Y. So gantilah sin Y cos B kita 180. So sin Y cos 180. Ikut je formula. Tolak dengan cos A. Cos A kita adalah Y. So cos Y. Sin B. Sin B kita adalah 180. Kemudian kita rujuk kepada maklumat soalan sama ada segitiga ni ataupun punca soalan. Sin Y itu adalah 3/5. Cos 180 guna kalkulator. Kemudian tolak dengan cos Y. Cos Y rujuk kepada segitiga ni. Adjacent 4, hypotenuse 5. So 4/5. Tapi jangan lupa, sukuan yang kedua hanya sin bernilai positif. Maka kena letaklah negatif. Negatif 4/5. Sin 180 guna kalkulator. Kita akan dapat 0. So kalau kita pemudahkan, kita akan dapat negatif 3/5. Untuk soalan C, ini pun sama juga ni. Tangent 360 darjah tolak Y. Tangent A tolak B sama dengan tangent A tolak tan B. Okay. So tangent Over. A 360. Apa tadi? Tolak ke tambah? Tolak tangent? Tangent B. Tangent B. B sekarang Y. Bahagi dengan? 1 Bahagi 1 tolak tangent? tangent A tangent B. Tangent A, tangent B. Tangent B. Okey, yang ini betul tak tolak? Tolak ke tambah? Okey, Tolak. kita rujuk balik formula. Tangent A tambah tolak B. Dia sama dengan apa? Tangent A, dia tambah tolak ke ataupun tolak tambah? Tambah tolak kan? Nampak ni? 1 tolak. Okey, tolak tambah. Nampak tak? Dia punya formula dia. Okey, jadi sekarang ni, kalau kita bincang tolak, maksud dia kita gunakan bahagian bawah tu. Jadi sebelah kanan atas masih kekal tolak. Yang di bawah ni kena ambil tambah. Okey, nampak tak? Okay, jadi kita lihat formula kita tu kita pilih atas ke bawah. Kalau bawah, sebelah kanan pun kena ambil simbol bawah ni. Tolak, yang bawah ni tambah. 0. Tangent Y. Okey, tangent Y. Sekarang yang kedua, tangent positif ke negatif? Negatif. Negatif. So negatif apa tu? Tangent opposite adjacent. Opposite kita berapa? 3/4. 3/4. Okey, bahagi dengan 1. Ini tadi sepatutnya tambah lah kan? 1 tambah tangent 360. 0. Tadi tak payahlah tangent Y pun. Kalau ada pun 0. So sama dengan 3/4. So soalan yang pertama, kita punya syarat adalah angles between 0 and 360. Kemudian kita nak selesaikan sin, ni soalan yang pertama adalah sin theta sama dengan 0.54257. Okey. Jadi step yang pertama, ingat step yang pertama, kita mesti dapatkan basic angle. Yang pertama mesti dapatkan basic angle. Okey, basic angle alpha. Jadi kita ingat balik, basic angle ni apa bendanya? Kan? So kita ingat basic angle. Kalau sekuan yang pertama, basic angle tu adalah angle yang dikira daripada horizontal line. Ini adalah alpha. Kalau sekuan yang kedua, basic angle tu adalah angle yang dikira daripada horizontal ke atas. Ini adalah alpha.
Kalau skuan yang ketiga, basic angle tu adalah ni, daripada horizontal line kepada garis. Ini adalah alpha. Kalau skuan keempat, basic angle tu yang ni. Okay? Jadi step yang pertama, walaupun soalan kata cari nilai theta tu, tapi step yang pertama cari dulu alpha. Okay, cari dulu alpha. Kemudian, step yang kedua baru kita jawab soalan. Jadi kalau kita nak mencari nilai theta, kalau skuan yang pertama, so nota ni kena ingat lah. Kalau skuan yang pertama, theta tu adalah sama dengan alpha. Kalau skuan yang kedua, theta tu adalah 180 tolak alpha. Okay, sebab sudut dia kita baca yang ni. So 180 tolak alpha. Ini kena ingat lah. Kalau skuan yang ketiga, theta tu adalah 180 darjah tambah alpha. Kalau skuan yang ke berapa ni? Keempat. Theta tu adalah 360 tolak alpha. Okay, jadi untuk step yang kedua, kita nak pilih jawapan, boleh rujuk pada nota ini. Okay, bagaimana nak cari basic angle? Okay, untuk basic angle, mudah je. Kita akan tengok soalan. Kalau soalan menggunakan sin, so kita akan ambil inverse of sin. Penulisan dia adalah sin kuasa -1. Kemudian kita akan buat in bracket 0,54257. Untuk step yang pertama ni, kalau katakan soalan sin theta sama dengan negatif 0,54257, ada negatif, maka step yang pertama tu buang negatif. Tu kena ingat lah. Okey, Siti Aisyah cuba tengok berapa nilai kalau tekan shift sin 0,54257. So berapa nilai? 22.859. Yes, so kita ambil 2 tempat bulan je. 86 darjah. Okey, kemudian baru kita jawab soalan. Okey, step yang kedua, baru kita jawab soalan. Soalan kita adalah sin bernilai positif. Sin bernilai positif. Jadi kita kena ingatlah, all sin, tangent, cos. Jadi sin bernilai positif berada di mana? Untuk jawapan kita kena ambil kira skuan pertama dan skuan yang kedua. Kemudian kalau kita ambil jawapan yang pertama, skuan yang pertama, theta tu adalah sama dengan alpha. Maka kita ambillah jawapan 32.86. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, kita rujuk kepada skuan yang kedua. Cara dia adalah 180 tolakkan dengan alpha. So berapa? 180 tolak 32.86. 147.14. 147.14. Dia betul. So itulah jawapan dia. So theta kita dua jawapan. Jadi kesimpulan dia, jawapan akhir kita adalah 32.861. Satu lagi adalah 147.14. Jadi kalau kita nak solve trigonometry equation, kita perlukan dua step ni. Yang pertama dapatkan basic angle. Ingat basic angle tu nilai negatif jangan ambil. So kita kan dia shift of sign ataupun shift sign, ambil nilai sentiasa positif. Selepas tu ikut jawapan kita ni ada skuan mana. Macam tadi kalau sign positif pertama dan yang kedua. So ikutlah, kalau yang pertama sama dengan alpha, kalau yang kedua 180 tolak alpha. So soalan yang kedua pula, sin theta sama dengan negatif 0.8603. Maka kita buatlah step yang pertama, dapatkan dulu basic angle. Okay, basic angle kita adalah ni basic angle, ataupun kalau kita nak ringkaskan tulis alpha je lah. Inverse of sin, kena ingat step yang pertama walaupun soalan tu ada negatif, kita ambil positif je. 8603. 59.35. 59.35 darjah. Okey, selesai. Ingat ini bukan jawapan. Untuk jawapan kita kena ambil, so kita pertimbangkan sin bernilai negatif.
Sin bernilai negatif. Kalau negatif, berada sekuan mana? All, sin, tangent, cos. Berada sekuan mana? 3 dan 4. 3 dan 4. Okey, rujuk kepada ringkasan tadi. Kalau sekuan yang ketiga, so theta yang pertama adalah, macam mana kita nak kira kalau sekuan ketiga? Tambah kan? So tambah alfa. So kita ambillah 180 tambah alfa 59.35. So dapatlah 239.35. Ini jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, kita merujuk kepada sekuan yang keempat. Sekuan keempat, 360 tolak dengan alfa. So kita ambil 360 tolak dengan berapa tu? 59.35. Dapatlah 300.65 darjah. Jadi untuk soalan ni kita ada dua jawapan lah. Kalau rajin kita ringkaskan, so theta tu adalah 239.35 dan satu lagi adalah 300.65. Kita diberi cos theta sama dengan negatif 0.3407. Okay, 3407. Jadi step yang pertama, kita dapatkan basic angle. So basic angle ni kalau rajin tulis basic angle ataupun tulis alpha pun boleh. Inverse of cos dan negatif tu jangan ambil. Ambil positif je, 3407. So berapa? 70.08. 08. Yes, betul. Ingat itu bukan jawapan. Untuk jawapan kita kena rujuk kepada sukuan. So ini adalah all, sin, tangent, cos. Sekarang cos kita bernilai negatif. Cos bernilai negatif. Negatif. Okey, so kita akan ambil mana? 2 dan 3 sir. Ya, betul. 2 dan 3. So ingat kalau yang pertama ni all ni maksudnya sin, cos, tangent bernilai positif. Kalau sukuan yang kedua ni sin je bernilai positif. Selain daripada tu negatif. So dapatlah sukuan yang kedua. Kalau sukuan yang ketiga tangent je bernilai positif. Maka kalau kita bincang cos adalah negatif. So 2 dan 3. Jadi kalau kita kira untuk step yang kedua baru kita jawab soalan. Okey. Maka theta yang pertama sukuan yang kedua. Kita nak guna cara apa? Tolak dengan alfa 70.08. So berapa ni? 209.92. Ya betul. Ini jawapan yang pertama. Tambah 70.08. So kalau kita tambah 70.08. So dapatlah 250.08. Ini soalan E. Kita ada tangent theta sama dengan 1.3378. Okay, jadi kita akan mulakan dengan step yang pertama. Kita mulakan dengan step yang pertama. Kita dapatkan basic angle. Basic angle. Ataupun alpha, kita tekan je inverse of tangent. 1.3378. 22. Lebih kurang. Okey, kemudian step yang kedua. Barulah kita jawab soalan. Step yang kedua, kita buat lakaran dulu. Kita kena pastikan dia pada sukuan yang mana. All, sin, tangent, cos. Yang pertama ni, all positif. Maksudnya sin positif, cos positif, tangent positif. So kita akan ambil 1 dan 3. Jadi kalau kita kira, maka jawapan yang pertama, sukuan yang pertama dia sama dengan alfa. So ambillah 53.22. Kemudian theta yang kedua, sukuan yang kedua kita nak guna macam mana? 180 tambah ke tolak? Sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga tambah ke tolak? Tambah dengan alfa 53.22. So berapa ni? 233.22.
Ya, 233.22 darjah. Soalan 14C. Kita dah beri cos theta sama dengan 0.9015 dan dia punya syarat angle kita antara 0 sehingga 360 darjah. Okey. Jadi step yang pertama, kita kena dapatkan basic angle dengan cara katakan kita gunakan simbol yang lain, alpha. So equals to, kita akan ambil inverse of cos dan kita akan ambil nilai 0.9015. Okey. Jadi kita guna kalkulator, kita tekan shift cos. Okey, kita tekan shift cos 0.9015 dan kita akan dapat nilai dia adalah 25.64 darjah. Okey. Kemudian step yang kedua, baru kita jawab soalan. Okey, yang pertama kita lihat simbol untuk nilai cos ni adalah nilai positif. Okey, nilai positif. Maka kita kena pertimbangkan, kita buat lakaran dan kita lihat all sin, tangent, cos. Jadi kita nak ambil kira nilai cos positif. Nilai cos yang positif dia akan berada pada sekuan yang pertama dan sekuan yang keempat. Jadi kalau kita nilaikan pada sekuan yang pertama, nilai soalan tu, theta tu adalah sama dengan alpha untuk sekuan pertama, dan kalau sekuan yang keempat, theta tu adalah 360 darjah tolakkan dengan alpha. Okey. So kita terus menjawab soalan. So theta untuk nilai theta yang pertama, iaitu sekuan yang pertama, dia adalah sama dengan alpha. Alpha tu adalah 25.64 darjah. Kemudian nilai theta yang kedua, kita ambil kira sekuan yang keempat, iaitu 360 darjah tolakkan dengan alpha. Alpha kita adalah 25.64 darjah. So kita akan dapat nilai dia adalah 360 tolak 25.64. So kita dapat 334.36 darjah. Maka kesimpulan kita untuk soalan ni, kita ada dua jawapan, iaitu 25.64 darjah dan satu lagi adalah 334.36 darjah. Okey, seterusnya soalan F. Kita dia beri tangent theta equals to negative 1.6725. Okey. Jadi step yang pertama, kita dapatkan basic angle dengan menggunakan simbol alpha, iaitu inverse of tangent. Untuk step yang pertama ni, sekiranya soalan tu ada negatif, kita abaikan negatif, kita ambil nilai positif je untuk step yang pertama. So kita gunakan shift of tangent, shift tangent, so 1.6725. So kita akan dapat nilai dia adalah 59.12 darjah. Okey. Kemudian barulah kita ambil kira nilai negatif. Nilai negatif, kalau kita gambarkan sukuan dia, all sin, tangent, cos. Dan kalau kita ambil kira nilai tangent yang negatif, dia akan berada pada sekuan yang kedua dan sekuan yang keempat. Sekuan yang keempat untuk nilai tangent negatif. Jadi kalau kita kira untuk sekuan yang kedua, theta tu adalah 180 darjah tolakkan dengan alpha, dan kalau sekuan yang keempat, theta tu adalah 360 tolak dengan alpha. Okey. So terus kita jawab soalan. Untuk step yang kedua, nilai theta yang pertama adalah sekuan yang kedua, iaitu 180 darjah tolakkan dengan alpha tadi 59.12 darjah. So kita akan dapat 180 tolak 59.12 darjah. So kita akan dapat nilai dia adalah 120.88 darjah. Dan untuk nilai theta yang kedua, kita kena ambil pada sekuan yang keempat, iaitu 360 darjah tolak dengan alpha 59.12 darjah. So 360 tolak dengan 59.12. So kita akan dapat nilai 300.88 darjah. Okey. So kesimpulan dia, theta kita ada dua nilai, iaitu 120.88 darjah dan satu lagi adalah 300.88 darjah.
Okey, contoh 15, kita diberi 3 tangent. Ni contoh 15. Saya salin soalan. 3 tangent theta sama dengan 4 sin theta. Syarat dia antara 0 dengan 360. Kalau kita nak selesaikan equation ni, kita kena pastikan kalau kita bincang tangent, semua kena tangent. Kalau bincang sin, semua kena sin. Sekarang ni dah bercampur ni. Dah bercampur. 3 tangent theta sama dengan 4 sin theta. Dah bercampur. Jadi kita kena ingat balik. Tangent ni adalah sin over cos. Sin over cos. Kan, tangent. Tangent adalah sin over cos. Okey, jadi kita tukar dulu. Kita tukar. So, tangent ni adalah 3 sin theta over cos. Sama dengan 4 sin theta. Kemudian, kalau saya bawa sin yang kanan ni bawa ke kiri, so kita akan dapat sin theta over sin theta cos theta. Sama dengan 4/3. So, yang ini sebenarnya kita boleh cancel ni. Kemudian, kita kena ingat, ini kita akan dapat 1 over sin, 1 over cos. 1 over cos theta sama dengan 4/3. 1 over cos. Kita jadikan cos sebagai tajuk. Jadi, cos theta sama dengan, terbalik kan lah, 3/4. Okey tak untuk yang ni? Permulaan ni. Yang pertama tangent, kita rujuk balik, tangent tu adalah sin over cos. So, saya bawa sin ke sebelah kiri, jadi kita boleh cancel atas bawah. Tinggallah 1 over cos. 1 over cos tu sama dengan, jadikan cos theta tu sebagai tajuk. So, dapatlah 3/4. Kemudian, so daripada sini, kita proses macam tadi. Nampak je equation of trigonometry, step yang pertama, dapatkan basic angle. Okay, dapatkan basic angle, ataupun kalau kita nak cepat, terus je alpha equals to inverse of cos 3/4. Yes, 41.41 darjah. Kemudian, kita terus step yang kedua. Step yang kedua, kita kena ambil kira. Ini all sin, tangent, cos. Sekarang cos kita bernilai positif. Ni bernilai positif. Jadi kalau positif nak ambil yang mana? 1 dengan 4. 1 dan 4. 4. Okey, jadi kalau skuar yang pertama terus sama dengan alfa, iaitu 41.41 darjah. Kalau sukuan yang keempat, kita nak kira macam mana? Sukuan yang keempat? 360 tolak alfa. Ya, tolak alfa. Tolak 41.41. So, berapa? 360 tolak 41. Dapat? 318.59. 59 darjah. Contoh 16. Kadang-kadang kita akan jumpa 2 tangent kuasa 2. Ni. So, kita akan ambil 2 tangent kuasa 2x tolak secant x tambah 1 sama dengan 0. Jadi, kita kena ingat kalau equation, kalau kita bincang tangent, semua tu kena tangent. Kalau kita bincang secant, semua tu kena secant. Dia kena sama. Jadi sekarang ni dah bercampur. Jadi kita kena lihat identiti lah. Kena lihat senarai formula. Antaranya adalah, ini boleh rujuk kepada formula yang saya bagi semalam. Antaranya sin theta tambah dengan cos squared theta mesti sama dengan 1. Boleh lihat senarai formula. Kalau katakan setiap sebutan ni saya bahagikan dengan cos. Ini katakan saya bagi semua dengan cos. Ni kalau bagi semua dengan cos kuasa 2 sama dengan bagi dengan cos kuasa 2. Jadi sin over cos kita akan dapat tangent. Ini kita dapat tangent kuasa 2 theta tambah dengan ini akan dapat 1. 1 over cos tu sama dengan secant.
So daripada sini kita boleh jadikan tangent kuasa 2 tu sebagai tajuk. Ni tangent kuasa 2 ni sebagai tajuk. Maka kita boleh tukar yang di sini. Gitu kan tu. Maksudnya kita akan ambil secant squared tolak 1. Okay. So kita boleh tulis. So daripada sini 2 tangent squared tu tukar. Tangent squared sama dengan secant squared theta tolak 1. Tolak dengan secant x. Sekarang kita guna x. So kita gunalah x. Tambah 1 sama dengan 0. Okey, kemudian kita permudahkan. 2 secant kuasa 2x. Tolak dengan secant x. 2, ni tolak 2. Tolak 2 tambah 1. Dapat negatif 1. Maksudnya kita kembang ni. Akhir sekali kita akan dapat 2 secant squared x minus secant x tolak 1 sama dengan 0. Yang ini kita nampak bentuk kuadratik. Maka kita guna kalkulator. Okey, 1. Yang pertama 1. Kalau kita kalkulator kita akan dapat x. Yang sekarang ni kita bincang secant. So secant x sama dengan 1. Yang kedua kita dapat apa? Secant x sama dengan negatif Negatif 1/2. Ya, 1/2. Okey, so kita dah ada 2 yang kita kena buat ni. Tapi secant kita tak boleh buat. Kita kena tukar balik. Secant ni adalah 1 over cos. Yang ni pun sama, 1 over cos 1/2. Kemudian kita jadikan cos x sebagai tajuk. Masih kekal 1. Yang ini kita akan dapat cos x sama dengan negatif 2. Terbalikkan. Kemudian sebelah kiri. Kita akan bermula daripada step yang pertama. Kita dapatkan basic angle. Okay, basic angle dengan cara inverse of cos nilai 1. Kosong. Okey, itu step yang pertama. Kemudian step yang kedua. Maksudnya kalau 0 ni. Kan, kalau 0. All sin tangent cos. Cos bernilai positif. Cos bernilai positif. Kalau 0, yang mana satu ni? Okey, mana tu? Kalau positif maksudnya 1 dan 4. Jadi kita boleh guna kalkulator. Kita try and error. Theta ni berapa? So 2 jawapan dah untuk ini. 2 jawapan. So theta sama dengan 0. Satu lagi adalah 360. Sepatutnya kita kena ulang balik. Kita kena ulang. Step yang pertama adalah kita kena dapatkan basic angle dengan cara inverse of cos, tapi kita kena ambil nilai positif 2. Ada jawapan tak? Adam, ada jawapan tak? Tak ada. Tak ada. Bila guna kalkulator, dia akan keluar max error. Maka kesimpulan dia untuk yang kedua ni, kita tulis jawapan no solution. Jadi untuk yang sebelah kanan tak payahlah kita buat. Sebab kita tak dapat dia punya nilai basic angle dia. So tinggalkan tu. Maka jawapan akhir kita adalah 0 dengan 360 darjah. Kita ada 5 cosec. Cosec kuasa 2x tambah 26. Cotangent sama dengan 0. Dia sepatutnya kalau cosec, semua tu kena cosec. Kalau cotangent, semua tu kena cotangent. Jadi kita kena ubah sesuai dulu. So antara yang kita boleh gunakan, rujuk kepada senarai formula. Ni sama yang tadi ni. Sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 mesti 1. Okey, sekarang ni kita nak bincang cosec. Kalau bincang cosec, maksud dia setiap sebutan kita kena bahagi dengan sin. Ni saya bahagi dengan sin kuasa 2. Ini pun bahagi dengan sin kuasa 2. Ini pun bahagi dengan sin kuasa 2. Maka kita akan dapat satu formula baru. Yang pertama ni 1. Yang kedua cos over sin. Cos over sin sama dengan apa? Hafif?
Cos over sin. Sama dengan apa? Tak tahu. Siti Nur Amni. Okey, Siti Nur Amni. Cos over sin apa? Cotangent. Tapi jangan lupa mesti ada cos dua. 1 over sin apa? Dia sama dengan cosec. Tengok balik. Sama dengan cosec. Okey, jadi sekarang ni kita boleh tukar ni. Cosec cos 2 ni kita boleh tukar. Gunakan ni. Kita gunakan persamaan ni. Maka kita boleh ubah sekarang ni. Okey, ini kita punya rujukan. Ini kita punya rujukan. Okey, maka persamaan kita ubah menjadi 5 cosec. Cosec cos 2x tu adalah 1 tambah cotangent cos 2x. Tambah 26 cotangent x. Kemudian kalau kita kembangkan 5 cotangent cos 2x tambah 26 cotangent x tambah 5. So kita boleh selesaikan sebab semua sebutan tu dalam bentuk cotangent. Cotangent kuasa 2, cotangent kuasa 1 dan constant. Jadi guna calculator kita factorize. Negatif 1/5. So ada cotangent negatif 1/5. Satu lagi? Negatif 5. Negatif 5. So kita guna calculator tapi jangan tulis x sama dengan negatif 1/5. Kalau kita bincang cotangent, letak cotangent x sama dengan negatif 1/5. Satu lagi cotangent x sama dengan negatif 5. Okey, so kita kena selesaikan. Kalau cotangent dalam calculator tak ada. Jadi saya ubah 1 over tangent. 1 over tangent x sama dengan negatif 1/5. Dan jadikan tangent x sebagai tajuk. So dapat negatif 5. Ya, ini pun sama juga, saya kena tukar sebab dalam calculator tak ada cotangent. Ubah 1 over tangent negatif 5. Kemudian kalau jadikan tangent x sebagai tajuk, negatif 1/5. Okey, kemudian selesaikan kiri dan kanan. Bermula daripada step yang pertama. Kemudian baru kita ambil step yang kedua. Yang ini pun sama juga. Step yang pertama, step yang kedua. Okey, jadi step yang pertama dapatkan basic angle, inverse of tangent, abaikan negatif. So tekan shift tangent. Shift tangent, shift tangent. 5 berapa? Okey Afif. Shift tangent 5 berapa? 78.69. 69. Kemudian barulah kita ambil kira tangent bernilai negatif. Ni negatif. Okey, kalau negatif kena tengoklah dia pada sekuan mana. Kalau negatif, all sin tangent cos. Kalau negatif sekuan mana? Kalau tangent bernilai negatif. Sekuan Berapa? 2 dengan 4. 2 dan 4. 4. Yes, betul. So, X kita sama dengan, kalau sekuan yang kedua, 180 tolak dengan alpha. So, berapa ni? Tolak alpha, 78.69. Dapatlah 10. Berapa? 10? 1. 1.31, betul? Kalau sekuan yang keempat, kita ambil lah 360 tolak dengan alpha 78.69. Maka jawapan kita berapa? 281.31. 281.31. Selesai. Jadi untuk sebelah kiri kita dah ada 2 jawapan. Sebelah kanan
Cari dulu alpha, inverse of tangent, abaikan negatif. Okay, abaikan negatif. 11.31. 11.31. So ambillah 11.31. Kemudian tangent bernilai negatif. Ini sama macam tadi ni. Sama macam tadi. So kalau skuan yang pertama, kalau skuan yang kedua 180 tolak dengan 11.31. So berapa ni? 180 tolak dengan 11.31. 168. Betul? Sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua. Bukan sukuan dua. Jawapan yang kedua. 360 tolak dengan 11.31. Okey, berapa? Nurul Husna. Ya, saya. Berapa ni? 360 348.69. 348.69. 348.69. Okey, jadi untuk soalan ni kesimpulan dia kita ada 4 jawapan. Yang pertama 101.31 darjah. Kemudian 281.31 darjah. Kalau kita ambil maklumat yang sebelah kanan 168.69. 348.69. Jadi kita ada 4 jawapan. Okey, kita lihat soalan 16C. Okey, 16C. Kita dah beri 5 cos 2x tambah dengan 2 cos x tolak 3 sama dengan 0. Okey. Jadi untuk yang di sini kita gunakan kalkulator. Kita cari faktor dia. So yang pertama tu adalah cos x sama dengan negatif 1 dan satu lagi adalah cos x sama dengan 3/5. Okey. Dan selalunya kita buat kurungan faktor dia. So daripada sini kita akan dapat cos x tambah 1 dan yang kedua kita darat silang. So 5 cos x tolak 3. Okey, so untuk yang di sini kita akan buat penyelesaian kiri dan kanan bermula daripada cos x. So kita akan ambil step yang pertama. Kita akan mulakan dengan mencari basic angle, iaitu inverse of cos. Masukkan nilai positif 1. Yang negatif ni kita biarkan, kita abaikan untuk step yang pertama. So kita gunakan shift cos nilai 1. So kita akan dapat nilai dia adalah 0 degrees. Okay. So untuk step yang kedua ni, berdasarkan sukuan maka dapatlah nilai x tu hanya satu jawapan je, iaitu 180 darjah. Kemudian untuk yang sebelah kanan pula, kita mulakan dengan step yang pertama, iaitu cari basic angle. So kita gunakan inverse of cos, kita masukkan nilai 3/5. So kita tekan shift cos 3/5. So kita akan dapat nilai dia adalah 53.13 darjah. Okey, 53.13 darjah. Kemudian step yang kedua, barulah kita akan fokuskan kepada jawapan. Okey, sekarang nilai dia adalah positif. Okey, untuk nilai positif kita buat lakaran all sin tangent cos. Nilai cos adalah positif, maka kita akan ambil berada pada sukuan yang pertama dan sukuan yang keempat. Jadi kalau sukuan yang pertama, jawapan kita adalah theta sama dengan nilai alfa. Kalau sukuan yang keempat, theta tu adalah 360 tolak dengan alfa. Okay. So kita dah boleh kira dia punya nilai x dia. So x yang pertama berada pada sukuan yang pertama, iaitu sama dengan alfa. So sama dengan alfa, so 53.13 darjah. Untuk nilai x yang kedua, kita rujuk kepada sukuan yang keempat,
kita gunakan 360 tolak dengan alfa 53.13 darjah. Maka kalau kita kira tolak dengan 53.13, so kita akan dapat 306.87 darjah. Okey. So untuk soalan ni, kesimpulan dia, adalah kita akan ada 3 nilai X, iaitu 180 darjah. Kemudian kita ada 53.13 darjah. Dan yang terakhir adalah 306.87 darjah. Kita lihat soalan 16D. Kita diberi 3 sin squared X minus 2 sin X subtract to 1 equals to 0. Jadi ini sama juga, dia adalah bentuk kuadratik. So kita factorize, kita guna calculator. 3 sama dengan negatif 2 sama dengan negatif 1 sama dengan. Negatif 1 sama dengan. Okay, so kita akan dapat nilai sin yang pertama adalah negatif 1/3. Nilai sin yang kedua adalah 1. Okay, so kalau kita buat dalam bentuk kurungan yang pertama adalah 3 sin X tambah 1. Jadi kalau kita dapat tolak, maka kurungan tu tambah. Kemudian yang kedua, kalau kita dapat tambah, maka dalam kurungan tu adalah tolak. Okay. Kemudian kita selesaikan untuk yang sebelah kiri, dapatkan basic angle yang pertama. Abaikan nilai negatif. So kita ambil positif 1/3. So kita akan dapat, tekan je shift sin 1/3. Maka kita dapat 19.47 darjah. Okay. So daripada situ kita teruskan step yang kedua. Kita akan fokuskan kepada nilai sin tu adalah negatif. Okay. Kalau negatif, kita lihat all sin tangent cos. Sin bernilai negatif ketika berada pada sekuan 3 dan yang keempat. Kalau sekuan yang ketiga, pengiraan kita adalah X sama dengan 180 darjah tambah alfa. Kalau sekuan yang keempat, kita akan gunakan 360 tolak alfa. So kita teruskan step yang kedua. Maka X yang pertama berdasarkan sekuan yang ketiga 180 darjah tambah dengan 19.47 darjah. Okay. So kalau kita jumlahkan tambah dengan 19.47, maka kita dapat 199.47 darjah. Kalau kita berdasarkan sekuan yang keempat, maka kita gunakan 360 darjah tolakkan dengan 19.47 darjah. So kita ambil 360 tolak 19.47. So kita akan dapat 340.53 darjah. Seterusnya kita akan selesaikan untuk sebelah kanan. Step yang pertama, kita dapatkan basic angle dengan cara alpha equals to inverse of sin 1. Maka kita tekan shift sin 1. So basic angle kita adalah 90 darjah. Okay. Kemudian kita lihat nilai sin kita adalah nilai positif. So kita lihat nilai sin kita adalah nilai positif. Okey, maka step yang kedua, kita lihat kalau kita buat lakaran ni all sin tangent cos. Kalau kita lihat nilai sin yang positif. Okey, nilai sin yang positif kemungkinan dia akan berada pada di sini. Kalau basic angle dia 90. Jadi kalau kita nak pastikan, cuba kita tekan calculator sin 90. Dapat tak 1? So dapat. So nilai X yang pertama adalah 90 darjah. Okey, katakan saya cuba sin
270. Kita akan dapat negatif 1. Sedangkan kita nak nilai sin tu adalah positif 1. So di sini kita akan ada satu jawapan iaitu 90 darjah. Untuk soalan ni kita ada 3 nilai X, iaitu yang pertama 199.47 darjah, yang kedua 340.53 darjah, dan yang ketiga adalah 90 darjah.